A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Okey, kami daripada grup 3, saya Muhammad Amir Ashraf bin Anar, bersama 3 orang lagi. Kawan saya Hasan Zulkifli, Syamil Saiful Zazan dengan Firdaus Akbar ingin membentangkan tentang tajuk ketiga, iaitu secularism. Okey, mari kita tengok. Semantap Pak Abu. Okey. Secularism ini ialah definisi dia dalam bahasa Latin ialah saeculum. Saeculum. Okey. Itu maksud dia dalam Latin lah. Okey, dan Arab pula dia ada dua, ilmaniyah dan ladiniyah. Okey, kita tengok apa maksud ilmaniyah dengan ladiniyah ni. Okey, ilmaniyah ni ialah ilmu, tapi dalam sumber internet, ilmu ini yang ditakrifkan ialah sebagai satu tipu daya nak berselindung dengan kata ilmu ni. Maksudnya mereka nak cakap secularism ni bagus lah, yang menjalankan sistem ilmu. Tapi maksud kedua pula ialah al-ladiniyah, maksud sebenarnya, iaitu tanpa agama. Secularism ini maksud dia tanpa agama. Okey, senang contoh macam ni lah. Kalau satu negara tu menjalankan sistem secularism ini, ia akan memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan agama. Maksudnya contoh, kalau hang main bola, ni dunia ni main bola, okay, main dunia tak payah hang tutup aurat kan, agama tak ada termasuk. Agama masjid-masjid lah, masuk masjid kena pakai baru tutup aurat. Ya, macam tu tak. Okay, kita tengok pula. Itu lah apa yang dimaksudkan secularism. Okay, kita teruskan dengan asal usul secularism. Usul tak apa, typo sikit. Okay, secularism ini diperkenalkan di Eropah. Time tu Eropah dikuasai oleh Empire Rome. Hampa tahu Empire Rome ni apa dia kan? Empire Rome ni mereka anut agama Kristian. So ada gereja kan. Okay, time tu time tu Empire Rome diperintah oleh gereja, satu gereja yang di mana mereka memerintah agama dan memerintah politik. So kuasa mutlak atas mereka. Bila kuasa mutlak atas mereka menindas rakyat, ambil duit rakyat, macam-macam lah mereka buat kat rakyat kan, kejam lah. So benda ni dinamakan pemerintahan kuku besi. Okay, bila rakyat kena macam tu, mereka nak bangkit, mereka buat reformasi. So bila buat reformasi ni, geng-geng Kristian ni berpecah, berpuak-puak. So bila berpuak-puak ni, mereka pindah ke negara lain hasil daripada reformasi ni. So banyaklah negara yang terima agama Kristian ni. Bila negara terima agama Kristian, mereka menjadikan negara tu, agama Kristian menjadikan agama rasmi di negara tu, disebabkan puak-puak ni lah. Okay, bila negara agama rasmi Kristian di negara tu, mereka paksa pula rakyat-rakyat kat negara tu masuk Kristian. Bila paksa, macam-macam lah mereka buat. Selama 150 tahun mereka paksa untuk masuk Kristian. So bila paksa, rakyat tak mau, mereka bunuh. Rakyat tak mau, mereka bunuh. Okay, benda ni berlaku time awal abad 16, abad ke-16 sehingga pertengahan abad ke-17. Okay, bila benda ni berlaku, banyak pembunuhan, banyak kekejaman yang berlaku, banyak penindasan rakyat-rakyat terhadap ni. So para cendekiawan time revolusi industri, yang biasa dengar sejarah time form 5, revolusi industri, maksudnya banyak teknologi yang makin meningkat time tu. Mereka cadang dekat pok-pok ni, asingkan agama dan politik, untuk sebab utama dia untuk habiskan kekecohan, bunuh each other ni lah. Tu lah BI tu. Okay, untuk bagi habis lah benda ni kan. Okay, secularism ni pada awalnya tak ada kaitan langsung untuk jatuhkan Islam pada mulanya. Okay, tanggapan yang salah terhadap secularism ni. Okay, berapa sebelum kita start, apa yang tanggapan orang masyarakat lah, selalu orang nak tengok kat secularism ni, apa secularism ni, selalu mereka fikir secularism ni rekaan barat untuk hancurkan Islam.
Itu tanggapan yang salah. Okay, yang kedua, sekularisme ini sebagai alternatif untuk lakukan maksiat. Yang tu memang totally salah. Hang nak masuk sekularisme semata-mata hang nak buat maksiat, tak boleh salah kan. Okay, yang ketiga, ditubuhkan untuk menidakkan agama. Maksudnya sekularisme ni memang nak pegang agama betul-betul. Tak, yang tu bukan tujuan utama dia. Dan yang keempat, semata-mata kehidupan tidak beragama. Okey, maksudnya sekularisme ni tak mau langsung agama. Poin dia sama je macam nombor 3 tu. Dia memang tanggapan yang salah apabila mereka fikir sekularisme ni ditubuhkan dengan tujuan memang tak mau beragama langsung. Okey, dia link dengan tak apa, yang tu kita cerita lain. Okey, seterusnya ialah tujuan sekularisme ditubuhkan. Baru sekarang ni kita cerita pasal tujuan. Okey, tujuan yang pertama, tujuan dia sebab nak hak kebebasan beragama, keterbukaan dalam menghadapi kepelbagaian. Macam sekarang ni orang Islam banyak duduk kat Amerika. So bila sekularisme dijalankan di sana, agama Islam tidak ditindas macam tu. So mereka bebas untuk menjalankan agama-agama mereka, contoh agama Hindu ke agama Buddha ke, bebas kat sana. Itu tujuan dia. Yang kedua, mengelakkan perpecahan di antara kaum sesama manusia. Sesama pula dah. Mengelakkan perpecahan di antara kaum. Okay. Bila cakap pasal agama mesti mereka bertengkar macam-macam kan. Tapi disebabkan tak mau bertengkar di antara kaum-kaum, so mereka buat sekularisme ni dalam satu negara. Okey, yang ketiga ialah demi desakan keperluan sejarah. Okey, depa setengah negara depa tengok sejarah-sejarah yang tadi Empire Rome tadi, depa sedarkan kesedaran sekularisme ni dilakukan dalam negara depa. So depa buatlah sekularisme ni dalam negara depa. Okey, yang keempat pula, supaya lebih tertib dan lebih teratur. Supaya kawan ni jaga agama, kawan ni jaga politik, lebih teratur dan lebih tertib apabila melibatkan banyak agama dalam satu negara. Contohnya macam mereka sekarang ni yang guna sekularisme ni. Okey, seterusnya. Time ni rajin buat flight ni. Okey, huraian tambahan. Sekularisme ialah sistem yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Okey, depa tak percaya kewujudan Tuhan ni. Yang tu depa punya sistem. Sistem sekularisme ini mementingkan dimensi moraliti berdasarkan naluri manusia inginkan kenaikan. Okey, sebagai contoh, kalau dalam Islam kita punya sumber ialah Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam sekularisme ni depa punya sumber berdasarkan depa punya moraliti, berdasarkan naluri yang setiap manusia ingin kebaikan. Macam tu lah, depa berdasarkan benda tu je. Okay. Yang ketiga, sekularisme ni tidak percaya Tuhan, tetapi depa ni tidak memerangi agama. So bebas je nak beragama. Tapi kalau sistem negara yang apabila negara menggunakan sistem sekularisme ni, sistem tu tidak mempercayai Tuhan. Okey. Yang keempat, okey, yang tiga tu, so bila tak percaya Tuhan, depa tak ada lah berdoa, membuat majlis solat hajat beramai-ramai ke. Macam sekarang Covid ni, Malaysia pun ada sarankan buat solat hajat ramai-ramai di rumah masing-masing. So bila negara yang menjalankan sekularisme ni, depa tak ada mengisytiharkan supaya buat doa ramai-ramai, pergi gereja ramai-ramai, tak ada. Depa tak percaya Tuhan, so depa tak buat benda tu. Okay, yang keempat, sekularisme mengasingkan politik dan pembelajaran daripada agama. So sekularisme ni depa mengasingkan politik dan pembelajaran, contoh macam sains, matematik, BMBI daripada agama. So dalam sekolah apa semua tak ada langsung belajar agama. Kalau nak belajar agama, kena pergi masjid, kena pergi kuil. Macam tu sekularisme. Okay, yang last sekali, lebih kepada logik akal dalam perdebatan politik. Okey, dalam politik ni dia guna lebih kepada logik akal untuk lepas proceed macam-macam lah. Tentu lah dia punya sistem sekularisme ni tak guna macam tu lah, dia guna logik akal. Okey, seterusnya. Okey, kebaikan dan keburukan.
Okey, kita tengok pula kebaikan. Kita tengok kebaikan dulu kan. Okey, yang pertama, membenarkan penganut agama Islam hidup dengan aman di negara bukan Islam. Contohnya, macam tadi aku bagi negara Amerika. Amerika banyak agama, Kristian, Yahudi, yang tak ada agama pun ada atheist, agama Islam, agama Hindu. So, bila yang majoritinya agama Yahudi di situ, agama Kristian kot, tak silap lah. Depa agama Islam ni aman nak duduk situ pun, walaupun agama depa tak ramai pun. Tu function secularism di negara-negara yang agama rasmi Kristian lah. So agama Islam boleh beragama dengan selesa. Okay, yang kedua, negara yang mempunyai konflik agama dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, tiada penindasan terhadap rakyat pada sesebuah negara. Okay, poin 2 dan poin ketiga ni macam tadi lah, kita tengok Empire Rome tu kan, diselesaikan dengan cara baik dan tiada penindasan terhadap rakyat. Okay, keburukan pula ialah fahaman yang tidak secularism ni ialah fahaman yang tidak mempunyai wujudnya Tuhan. Okay, yang tu satu benda yang tak bagus lah. Bila setiap manusia bila mereka ada masalah apa, mesti mereka cari something untuk mereka mengadu, untuk mereka minta tolong. So bila kita tak ada siapa lagi kan, mesti kita cari Tuhan kan, Allah kan. So keburukan dia secularism ni, mereka tak percaya Tuhan. Okay, yang kedua ialah melahirkan secularism yang ekstrim. Bila ekstrim ni memang mereka memang asingkan betul-betul ya agama dengan kehidupan dunia ni. Nak cerita pun memang kalau kat luar mereka anggap dekat luar tak semayang lagi kan, so mereka tak payah pakai tudung lah. Dalam masjid pun nak pakai, macam tu lah, mereka asingkan betul-betul ya. Itu jadi keburukan sikit lah, tak sikit lah, berdosa juga. Okay, yang ketiga, menjadi satu alternatif kepada masyarakat melakukan maksiat. Maksudnya dia nak lakukan maksiat, so dia ambil sekular ni, tak bagus lah. Itu wujudnya LGBT, negara Islam tidak menjalankan hudud. So banyak agama dalam Malaysia ni, so tidak dapat menjalankan hudud disebabkan atas alasan-alasan yang tertentu. Yang last kali, mencemarkan imej Islam sekiranya berlakunya lambakan maksiat di negara Islam. Secularism ini dia menggalakkan, dia mendorong kepada maksiat. So bila benda ni berlaku dalam negara Islam, dia akan merosakkan imej negara Islam tu sendiri. Okay, faham lah? Itu keburukan pula. Okay, ya lambat lah. 5 negara yang menjalankan secularism. Tu dia, simple lah slide. Pasal malah dah ni. Yang pertama, Turki, Tajikistan, Nigeria, Azerbaijan dan Albania. Okay, yang tu salah satu 5 contoh lah. 5 contoh. Azerbaijan ni, okay, kalau hampa nak tahu, 97% populasi di negara mereka ialah beragama Islam. Tapi sama juga dengan Albania, mereka nak menghargai minoriti yang bukan beragama Islam, so mereka buat sekular. Dan mereka juga dipengaruhi oleh yang sebelum ni, macam kita Malaysia ditakluk oleh British, mereka Uni Soviet apa tu, Uni Soviet tu lah yang isytiharkan negara ni buat sekular. Okay, Turki pula, mereka menjalankan sekular. Contoh yang aku boleh bagi ialah sekolah mereka tak bagi perempuan pakai tudung. So apa penyelesaian supaya perempuan ni boleh jaga aurat mereka asingkan perempuan dengan lelaki sekolah asing, bangunan asing-asing. So bila duduk dalam bangunan, duduk dalam sekolah, perempuan tak boleh pakai tudung. So selamat lah, lelaki tak boleh tengok. Tapi bila keluar sekolah, mereka bebas untuk pakai tudung balik. Okay, yang tu lah secularism. Okay, seterusnya, syukran jazilan. Yang tu saja, wallahu a'lam. Harapnya fahamlah apa itu secularism. Wallahu a'lam, itu saja.